Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran 8 hari bulan April bersama saya Sugita dan juga Fatin, dan kami harapkan anda di rumah sihat-sihat sahaja. Dan Fatin, saya kira lagi 6 ataupun 5 hari anda kaum Islam akan menyambut bulan Ramadan. Ya. Fatin sudah bersedia? Saya sudah bersedia sebab saya nak rasa norma baru dalam kita berpuasa kan. Dan itulah nak dikongsikan juga kepada penonton di rumah. Kita dalam minggu depan kita dah berpuasa, jadi terus untuk menjaga kesihatan kita dan juga terus juga dalam usaha menurunkan kadar COVID-19 ni. Kalau tu kita bolehlah pergi bazar Ramadan macam biasa dan sebagainya kan. Kalau sebut bulan Ramadan je, saya dan kawan-kawan saya, biasanya keluarga saya jugalah, pasti akan ke bazar Ramadan. Tapi itulah, tahun ni kita akan ke bazar Ramadan mengikut SOP yang ditetapkan. Baik, dan bercakap mengenai SOP, kami di WHI sentiasa ingin mengingatkan anda untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan anda, dan di sini kami ingin memberikan anda sedikit update mengenai bilangan kes COVID-19 setakat semalam, Fatin. Kalau kita tengok kes baru iaitu sebanyak 1,139 kes dan kes sembuh baru pula yang mana statistik menunjukkan sebanyak 1,199. Syabas kita ucapkan. Dan duka cita masih orang kata ada lagi jumlah-jumlah kematian, dan semalam mencatatkan seramai 4 kematian. Okey, dan apabila dah masuk bulan Ramadan, nak berhari raya, saya pastilah ramai di rumah pun ingin pulang ke kampung. Tapi mungkin tahun ni kita tidak boleh pulang ke kampung, dan di sini ingin juga saya kongsikan bersama dengan anda di mana polis diraja Malaysia sedang mempertimbangkan langkah menambah sekatan jalan raya di seluruh negara bagi mengelakkan orang ramai mengambil kesempatan merentas negeri untuk menyambut Ramadan di kampung halaman. Dan juga dikatakan oleh Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim, telah berkata yang semua anggota polis diarahkan supaya terus mengambil tindakan tegas dan tidak lagi memberi nasihat terhadap individu yang merentas negeri tanpa sebarang sebab yang munasabah. Jadi kita ikutlah apa yang mereka telah tetapkan buat keselamatan dan juga kebaikan kita semua. Sebab kita, yang penting kita nak turunkan bilangan kes COVID sehingga angkanya kosong. Jadi jangan cuba-cubalah nak bagi alasan-alasan yang mungkin tak munasabah dengan harapan nak cuba nasib, orang kata nak balik kampung kan. Kita ramai-ramai untuk fikir juga keadaan orang lain. Kita sama-sama untuk turunkan COVID dahulu, kemudian barulah kita hidup seperti sedia kala. Dan itu berkenaan dengan COVID, Sugi. Ya, betul tu, Fatin. Dan apabila bercakap mengenai COVID ni juga, Fatin, saya kira ramai yang di rumah mungkin jugalah rindu, sebenarnya rindu kat keluarga, sebab ada yang masih lagi tak sempat untuk berjumpa berdepan dengan ahli-ahli keluarga di kampung. Tapi tak apa, kita ambil masa sedikit, kita orang kata kita bertanya khabar melalui video call dahulu. Dan di sinilah orang kata teknologi tu orang kata penting. Ya, betul. Mungkin kita boleh video call dengan ahli keluarga, dengan anak-anak kita, lebih mudahlah. Ya, betul tu, Fatin. Okey, baik, kita nak ke apa ni? Kita ada sedikit orang ada challenge. Bus counting challenge katanya. Okey, Fatin nak cuba tak? Okey. Challenge kita Bus counting challenge, anda dikendaki untuk menyebut ayat kiraan 1 bas 2. Okey. Viral ni. Apa ni? Hingga 10 bas ke? dengan betul pantas. Okey, awak pembaca berita juga. Okey, saya cuba. Kita cubalah ya. Tarik nafas. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 10 bas, 11 bas, 12 bas, 13 bas, 14 bas,
Okey. Boleh. Saya rasa cuba. Tengah pantas ya, alamak. Okey, saya cubalah ya. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 19, 10 bas. 19. Okey, baik. Mungkin anda pun boleh tolong bas counting challenge ni. Sebab saya baru-baru ni saya lihatlah Datuk Siti Nurhaliza juga telah Betul, mencubanya. saya pun ada nampak. Jadi, ya, anda boleh mencubanya supaya tak tersasul seperti kami. Saya rasa kan challenge ini sebenarnya membantu kita juga. Kalau kita mungkin macam saya lah baca berita, mungkin elak daripada tersasul ataupun mungkin sebelum interview ke mana-mana temuduga nak nampak lebih berkeyakinan, kita try dulu ni sebelum kita masuk ke bilik temuduga tu kan. Jadi hari ini, sepanjang hari ini saya akan mencuba ni tanpa tersasul di mana-mana. Sambil bawa kereta kan. Okey, baik. Fatin, dan bercakap mengenai tongue bus challenge ni, saya kira orang juga kebanyakan lah sekarang ni tengah mencuba tongue twister challenge juga. Atau ada juga yang mencuba. Kalau saya tahu satu je. She sells seashell but the seashore. Itu pendek lah. Ataupun Betty bought a butter but the butter was bitter but Betty bought a bitter butter to make the bitter butter better. Okey. Itu lagi mencabarlah sebenarnya kan. Okey. Itu kalau kita cakap bahasa Melayu, English punya ni, tapi kita nak tanya Sugi juga. Kadang-kadang kalau saya dengar macam kawan-kawan saya kan, Tamil khususnya, susah ke senang sebenarnya? Bahasa Tamil mungkinlah sebab dia ada pelbagai orang kena lipat lidah sikit. Kalau dia punya la pun dah ada 3 jenis, saya rasa la. Dia ada pelbagai jenis la, na dan sebagainya. Kalau kita biasa English ataupun bahasa Malaysia, kita ada satu je, na, la kan. Itu perbezaan dia lah. Tapi di sini kami ingin berkongsi bersama dengan anda satu video TikTok pilihan penerbit kami di mana seorang guru mengajar bahasa Tamil kepada murid-muridnya. Cikgu Gufar, jom kita saksikan. Ja. Oi, Ja. Kau nak belajar bahasa Tamil dengan Cikgu Buba tak? Nak. Betul? Ni. Cikgu Buba ajar yang senang-senang je. Memang senang. Okey. Kita start daripada first dulu. Selamat sejahtera. Dia cakap dalam bahasa Tamil macam mana tahu? Vanakkam. Oh, Ijang, kau ni pandai, Ijang. Kalau cakap selamat pagi, kolei. Bukan koli. Kolei. Vanakkam. Okey, nombor 2. Saya suka awak. So, cakap எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். Pandailah anak murid Cikgu Buba ni. Tiralah belajar bahasa Tamil ni. Sayang. Pandailah. Macam itulah anak Cikgu Buba ni. Okey, Fatin, saya nak tanya awak pula. Macam mana cakap hello dalam bahasa Tamil? Vanakkam. Okey, bagus dah. Tapi yang nombor 3 tadi tu mungkin kena banyak kali lah dengan cikgu tu. Seronok saya tengok. Baik, tadi cikgu tu puji anak muridnya pandai dah belajar bahasa Tamil. Tapi ni nak cakap mengenai anak murid ataupun anak-anak di rumah pula nak masuk bulan puasa. Saya pasti ramai juga teruja nak memulakan orang kata pengalaman berpuasa mereka. Mungkin anak-anak buat kali pertama ataupun yang kali kedua, ketiga baru ingin mencubanya sekali lagi sepenuhnya mungkin. Mungkin tahun lepas secara berperingkat dan tahun ini adalah orang kata penambahbaikan tu. Kita nak tahu jugalah berkenaan dengan topik ini, didik anak puasa. Kalau boleh kita nak mendalam lagi mengenai tips bagaimana. Kadang-kadang ada ibu bapa yang mengajar tapi memaksa juga. Tapi itulah kita nak tahu bagaimana agaknya cara yang baik untuk mereka seronok mempelajari orang kata tempoh berpuasa tu. Okey, tapi saya nak tanya awak lah. Awak mula berpuasa sejak umur berapa? Okey, 7 tahun. 7 tapi tahun. untuk itu taklah penuh. Saya nak buat pengakuan jugalah. Masa kecil-kecil ada juga saya buka peti ais, minum air dalam kola. Macam jiran saya juga. Baru nak belajar kan. Jiran saya pernah bercerita lah yang masa dia puasa tu dia tak boleh puasa penuh sebab penat balik sekolah panas kan. Betul. Jadi masa dia cuci muka tu dia akan minum sedikit alang-alang air. kan. Tapi itu mungkin antara pengalaman anda di rumah sewaktu anda mula berpuasa ketika kecil dahulu, dan mungkin pengalaman anak anda sendiri di rumah sewaktu berpuasa yang boleh anda kongsikan bersama raga-raga mereka ke Facebook kami dan juga Instagram kami. InsyaAllah kita akan panjangkan dan sebarang soalan kita akan tanyakan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Kita berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana. Wanita Hari Ini. Hari ini. Rayaan hari
Puasa. Ya ke? Tengah hari tadi makan apa? Makan roti canai. Ai, tadi kata puasa. Ma. Kamu boleh kan? Habiskan dalam mulut. Habiskan dalam mulut kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu sauma sauma ghadin rodin an adai an adai fardi adri syahri ramadana syahri ramadana hazihi sanati hazihi sanati lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Amin. Amin. Lala, comelnya, gelagat mereka, anak-anak kecil yang baru saja berpuasa. Tak tahulah tahun ni mereka ni macam mana kan bila dah berpuasa sekali lagi. Saya rasa ada orang kata improvement lah. Okey, mengenai didik anak puasa ni seperti kami janjikan kita ada tetamu di studio dan nak saya perkenalkan di sebelah saya iaitu Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj iaitu pakar perunding obstetrik dan ginekologi UKM. Apa khabar Prof? Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Terima kasih. Dan di sebelah Prof kita bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rukman, pendakwah bebas kita untuk hari ini. Terima kasih kedua-duanya. Kedua-duanya sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik. Sudah membuat persiapan untuk Ya, menyambut ready Ramadan? go. Alhamdulillah. Baik, topik kita pada hari ini didik anak puasa, Prof dan juga Ustaz. Mungkin kita mulakan dengan Prof sendiri. Okey. Bila kita bercakap mengenai didik anak puasa, mungkin mereka belum lagi bersedia dari segi mental. Mereka tahulah berpuasa ni kita tak makan buat beberapa jam, lepas tu buka puasa mungkin terujalah juga. Tapi apa yang perlu ibu bapa buat untuk memberikan mereka pendekatan untuk mendidik mereka mengenai berpuasa itu? Okey. Terima kasih ya Sugita. Kalau bercakap tentang berpuasa ni, pertama sekali sebelum didik anak tu, mak ayahnya kena puasa dulu. Kalau mak ayahnya mungkin tak jadikan amalan, jadi mungkin that's out lah untuk anak kan. Katalah kita memang, anak tu sebenarnya dia bukan masa 7 tahun tu tahu ada puasa tau. Daripada dia mungkin ingatan anak ni 3 tahun sebenarnya yang dia ingat. So dia akan ingat ya bila mak ayah dia ada satu masa tu, mak ayah dia mungkin tak makan, and then petang-petang tu ramai-ramai pergi pasar Ramadan kan. Kemudian ada raya. So the significant ataupun ya kepentingan puasa itu sebenarnya dah dirasai. Dan kebanyakan anak ni suka nak meniru kan, Fatin. Jadi dia ada keinginan bila agaknya dia boleh berpuasa. So sebenarnya bila anak tu sendiri ya dah ada tunjukkan ya mama, papa nak puasalah. Kat situ sebenarnya dah bagus dah tu untuk masuk, dan umur itu bergantung kepada kematangan mereka lah. Okey. Tapi kalau Ustaz sendiri dari segi Islam ni, kalau kita solat ada sekian umur kan. Kalau puasa pula bagaimana Ustaz? Ya, apa Prof sebut tadi itu betul. Sebenarnya dari segi didikan ni, kalau boleh saya petik balik yang Prof sebut tadi, dia ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Tadi yang Prof sebut tadi itu tentang mak bapak berpuasa, itu sebenarnya pendidikan. Bila kita mak bapak sendiri bangun sahur tadi macam dalam VT tadi kan Prof kan. Jadi sebenarnya itu mendidik anak secara tak langsung. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajisani aw yunassirani atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi mak bapak ni yang mencorakkan dia, itu yang pertama. Yang kedua, yang ini yang kita sebut secara langsung. Bila Nabi SAW sebutkan muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'ah. Suruh anak solat tu umur 7 tahun dan wafarriquhum fil madaj' pisah tempat tidur ni umur 10 tahun. Jadi batasan umur ni ada. Saya barangkali boleh kita petik Prof daripada Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, disebutkan bahawa pendidikan itu bermula pada usia 7 tahun ini solat. Cuma sebahagian ulama dia meluaskan, sebahagian ulama menyempitkan. Sebab ulama tak sepakat soal puasa ni. Kerana puasa ni berat, beban. Sebenarnya bukan budak 7 tahun je, budak 47 tahun pun kadang tak puasa juga. Budak 50 tahun pun tak puasa. Jadi dia berat. Jadi tetapi konteks perbincangan kita ni ialah nak mendidik. Jadi itu pendidikan secara langsung. Jadi kalau kita ambil lah pada konteks umur 7 tahun tadi, macam Prof sebut juga bergantung pada persediaan anak tu. Sebab mereka belum lagi
Ini baru proses suruh. Sebab itu Prof, bila kita sebut suruh ni sebenarnya dia tak perlu sampai habis. Ya. Dia kadang-kadang ada mak ayah ni pujuk sampai budak tu berguling-guling. Jangan sabar. Lembik dah. 5 jam lagi. Jadi sebenarnya tak betul tu. Ya. Sebab tu akan mengganggu emosi dia. Tu mungkin Prof akan sentuh kejap lagi lah. Tetapi bila sebut didik, pada usia tadi dia tidak ada pertanggungjawaban lagi. Maknanya kalau ikut kemampuan dia lah. Jadi kalau siapa tadi Mina pula dah. Fatin tanya tadi tentang berapa umur, kita kata pada kemampuan dia. At least pada saya Prof, macam tadi dia ajarkan tadi kan niat puasa. Dia niat je pun itu dah satu sebagai pendidikan. Itu tadi lafaz yang Lafaznya panjang betul. Saya tengok tadi bapak dia pun terfikir sekejap. Apa benda pula lepas pada dia. Jadi begitu konsep dia. Tapi saya kira kalau macam berpuasa sekali kita perlu ada caranya kan Prof. Mungkin tahun ni kita cuba dulu separuh hari. Lepas tu kita tengok macam mana ataupun macam kita ada juga ibu bapa yang memberikan orang kata kalau puasa penuh ada ganjaran untuk awak. Bagaimana Prof melihat pada situasi itu? Okey, sebenarnya mendidik untuk puasa ni sama juga dengan mendidik perkara yang lain juga ya. Kan kena ada reward dan juga adalah juga dia punya punishment kan. Jadi cuma kadang-kadang ada yang lebih banyak guna punishment ataupun mungkin hukuman. Tak puasa tak boleh gaya. Yang itu tu pada saya agak keras sikitlah. Tak boleh buka puasa. Tak boleh duduk sekali. Ya, kena pergi dekat depan, tak boleh dengan adik-beradik yang lain. Itu pada saya agak ni sikitlah ya. So kita bukan niat sampai begitu. Ya. Mungkin yang penting adalah lebih galakkan. So kalau dia boleh puasa 2 jam je pun, Fatin, bagus ni. Sebabnya yang paling penting tentang puasa adalah kawalan diri dan disiplin. Dan disiplin tu memang kena kita berikan orang kata perlahan-lahan. Ya, ada anak yang memang kuat semangat dia. Ada anak yang mungkin memang kurang sikit kena adik dia lalu bawa lollipop pun dia nak buka dah. Sebenarnya tadi Fatin baru berkongsi bersama dengan saya Prof. Itu cabaran saya waktu saya kecil. Cabaran dia sebab dia ada adik-adik kecil. Tapi betul Prof, mungkin ada antara anak-anak kita yang melihat kawan-kawan berpuasa bila balik rumah dia pun rasa malu dan juga bagi tahu mak dia nak cuba puasa. Ada juga benda tu berlaku kan? Okey, itu satu tadi kawalan diri. Kan Ustaz, sebenarnya puasa ni kalau Sugita dan Fatin perasan, dia bukannya waktu kita tak ada apa-apa di dapur. Dan masa tu perut kita lapar. Itu bukan puasa, itu namanya kebuluran. Puasa ni penuh makanan dekat fridge tu. Ya, tapi kita tak boleh makan. Ya. Bukannya katalah kita tak boleh nak minum. Mungkin ada yang separuh tu kita minum atau kita dapat diarrhea kan? Itu bukannya puasa juga. Puasa adalah bila air penuh tu. Kalau pergi bahasa Ramadan kan, so kita rasa macam nak mandi dalam warna-warni tu. Tapi kita tahan. Kan? Itu sebenarnya puasa. Ya? Sama juga dengan, mungkin tak relevan untuk anak-anak. Tapi tak boleh ada hubungan kelamin. Dia bukannya kita nak ada hubungan kelamin, tak ada pasangan. Itu bukan puasa. Puasa adalah ada pasangan you tu. Ya, macam Cleopatra sebelah you tu. Tapi tak boleh. Itu baru nama puasa. So itu yang kita nak instill kepada anak-anak supaya anak-anak ni ada daya tahan dan dia boleh didisiplinkan. Yang kedua adalah tentang integriti. Puasa ni rahsia antara hamba dengan Tuhan dia tu. So dia mungkin depan mak dia main lembik lah. Tapi rupanya dia pergi je. Dia masa puasa ni, Sugita, air yang keluar kat pipe dekat tepi rumah tu pun sedap tau. So dia mungkin mencuri-curi. Di situ nanti ayah dia kata puasa tak ni? Puasa, tapi dalam hati dia tahu dia tak. So this is also about integrity. Okey, dan boleh saya katakan seperti yang Prof katakan tadi, ibu bapa tidak perlu orang kata begitu tegas dengan anak-anak lah. Dan suka saya orang kata petik apa yang Prof katakan tadi, positive reinforcement saya kira ya. Kita memberikan mereka sokongan, dorongan, motivasi dari pelbagai orang kata sudut. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikanlah. Mungkin dari sudut agamanya, budak yang baru sahaja berpuasa, mungkin mereka kurang faham apa yang sedang berlaku. Dan mungkin Prof dah katakan dan Ustaz pun dah katakan, dari kecil mereka lihat ibu bapa berpuasa, mungkin kakak dan abang berpuasa, mereka pun suka nak berpuasa. Saya dah besarlah, saya boleh berpuasa. Tapi dari sudut agamanya, bagaimana kita boleh membuatkan mereka faham apakah itu puasa dan tanpa menjadikan ia satu yang seperti benda yang tegas, seperti negatif. Awak tak puasa tak boleh buka puasa. Awak tak puasa tak boleh sambut raya. Sebab itu Prof sebut tadi. Kalau boleh saya sambungkan aja. Sebenarnya Prof cakap tadi dah. Ya.
kita hari ini bukan tak makan kerana kita tak ada makanan. Kita kena didik anak-anak tadi bahawa kita hari ini tak makan kerana kita memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Taala pada kita. Itu kena masukkan. Jadi sama juga kita bangun sahur. Adik tak nak bangun lah. Adik kenyang lah. Adik kenyang. Dia punya malas nak bangun sahur tu. Sebenarnya bukan adik tu je. Bapa adik tu pun macam tu juga. Betul tak? Jadi apa yang berlaku ialah kita nak mengajarkan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena duduk macam ini, kena bersahur misalnya. Kita kena banyakkan berdoa. Jadi pendidikan ini Prof, saya rasa yang hari ini saya rasa Juwita Sugita. Sugita. Saya macam nama keluar. Sedap nama tu. Sugita, di isu dia hari ini, saya rasa majoriti anak-anak, saya rasa Prof setuju, berpuasa hari ini. Cuma sama ada komplit atau tidak dan sebagainya itu nombor 2. Jadi saya rasa kita dah perlu masuk kepada fasa lain. Tadi Sugita ada sebut tadi kan dengan Fatin. Agaknya macam mana budak-budak ni tahun ni. Kan? So okey, tahu sudah kita dah ajar dia dengan niat yang panjang tadi sampai bapak pun hampir lupa. Kan? Yang nak bangun sahur pun susah. So why not tahun ni kita masukkan pendidikan kepahaman. Macam Prof sebut tadilah, kita boleh makan banyak makanan dekat dapur tu. So kita tak makan bukan kerana kita tak ada makanan tapi kerana kita mentaati Allah Ta'ala. Ini yang di akhirnya dia menghasilkan integriti tadi. Itu yang kita nak sebut. Sama juga dalam konteks kenapa kita bersahur. Kadang-kadang kita orang puasa ni, kita dah makan semalam, Mbak kata Prof lah, iyalah air je 11 balang. Ya Prof, 11 Macam-macam kali. warna. Itu belum kalau buka puasa ke hotel, daripada hujung ke hujung kan. Tapi maknanya apa? Kita nak mengajarkan bangun juga sahur. Kenapa? Sebab itu sunnah Rasul. Nak buka puasa, kita buka dengan kurma, tamar. Walaupun kadang-kadang budak-budak tak suka, Prof. Okay? Saya kadang-kadang anak-anak saya tu jenuh kita pusingkan kiri kanan, Prof. Makan, ini gini. Kadang-kadang dia tak suka sebab kadang-kadang mungkin the texture dia dan sebagainya. Tapi kita nak mengajarkan dia sunnah. So, ini yang sepatutnya hari ini mak bapak, why not? Sebut. Tapi maybe lah mungkin mak bapak takut juga. Takut dia tersilap. Kan, takut anak tu betulkan balik. Iya ke mak? Cikgu kata kat sekolah bukan inilah. Dia takut mungkin itu. Tetapi kita kena didik ke situ. Bukan setakat cikgu, kadang-kadang dia orang sendiri boleh Google, boleh cek fakta. Mungkin dalam konteks yang satu lagi adalah apa amalan yang selalu kita buat bulan Ramadan ya. Maknanya kan salah satunya supaya kita merasa keperitan sakit lapar itu di kalangan orang lain yang tak ada makanan. So, peluang paling baik untuk menunjukkan mungkin di tempat-tempat yang ada pelarian kan. Macam kita tahu di tempat-tempat di dunia ni yang mana mungkin makanan sangat susah diperolehi, yang itu akan kita masa dia tengah lapar tu, kita kata inilah juga yang kawan abang, kawan adik rasa yang dekat. Dan kalau kita dah biasa kan buat macam tu, dan saya dengan suami selalu buatkan satu tabung khas untuk Ramadan, dan satu hari 10% pun jadilah. Tapi itu adalah untuk dikumpulkan dan akhirnya nanti akhir bulan Ramadan tu kan dapat duit raya juga kan. So sebagian duit raya juga kita bagikan kepada ni. Jadi dia hati dia tu jadi lunak. Kita kan actually kan kita bila lapar ni kita cepat sedih kan. Selain dari selalu marah lah kan ya. Tapi emosi tu adalah salah satunya. So ini peluang paling baik lah. Dan juga untuk mengatakan okey, Mama tak nampak kalau misalnya adik nak makan, tapi Allah nampak. Kan? Jadi dia ada God awareness tu. Kemudahan, peringatan orang kata. Kita dengar Prof dan juga Ustaz berkongsi mengenai topik kita. Kita nak dengar juga Prof apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Sebaik-baiknya kanak-kanak boleh mula berpuasa penuh ketika berusia 7 tahun kerana keadaan fizikal dan keupayaan yang sangat baik ketika ini. Tapi jika ada kanak-kanak yang berusia 5 atau 6 tahun yang sudah mula menunjukkan minat untuk berpuasa, kita boleh melatihnya dari awal. Macam saya mulakan semasa anak berusia 6 tahun, beberapa minggu sebelum kita mula berpuasa dengan memberitahu dia apa itu puasa, kenapa kita kena puasa dan apakah ganjaran yang kita boleh dapat daripada berpuasa. Seawal umur anak 5 hingga 9 tahun saya tidak menggalakkan mereka berpuasa lah. So umur 10 tahun saya suruh dan ajar mereka berpuasa penuh. Alhamdulillah mereka dapat melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Cara mendidik mereka berpuasa pula, saya sebagai mak bapak saya lihat kemampuan anak-anak sama ada mereka mampu atau tidak berpuasa. Puasa itu tidak boleh makan dan minum. Ini saya suruh buka puasa sampai pukul 1. Tapi
wajib, saya nak buka puasa sampai pukul 7. Tahun ni saya nak puasa. Puasa pun tak boleh makan, tak boleh minum. Tahun ni saya hendak berpuasa. Puasa itu menahan lapar dan dahaga. Puasa ialah perintah Allah dalam rukun Islam yang ketiga. Kita wajib berpuasa menahan lapar dan dahaga. Saya pun sudah berjanji dengan ibu saya untuk berpuasa penuh di dalam bulan Ramadan ini. Kawan-kawan pun jangan lupa berpuasa tahu. Dah berpuasa. Kawan-kawan jangan lupa berpuasa. Dia pun dah berjanji. Awak dah berjanji. Nanti saya berjanji dengan mak Dengan saya. diri awak. Okey, itu orang kata sedikitlah ragam-ragam. Tapi kan Prof, kita nak tahu untuk ibu bapa di luar sana, kita dah mengajar ataupun tips-tips untuk anak berpuasa. Tapi bagaimana untuk mereka yang di sekolah, mungkin panas, tunggu keletihan dan sebagainya. Makanan-makanan atau kita boleh sentuh mengenai zat-zat yang disyorkan untuk ibu bapa ni. Pertama, satu kita memang kena ada cara pemakanan yang sihat untuk anak-anak kita kan. Dan bersahur itu satu yang kita kena budayakan, bukan kerana saja dia adalah sunnah, tapi juga dia adalah sarapan pagi yang diawalkan. So selalu katakan ke anak-anak masa bulan puasa ni kita makan sarapan tu di awal pagi, ya. Dan masa tu kita sebenarnya belum lapar. Ya, jadi selalunya kita sebagai ibu bapa ni kita tahu anak-anak ni punya kegemaran makan apa, so kita kena pastikan. Kerisauan tentang cukup ke tidak kalori dia untuk sehari itu memang penting ya, untuk kita lihat jugalah ya. Ada anak-anak kita memang suka makan. Jadi apabila puasa ni dia macam hai habislah ni ya. Habis steam habislah ya. So yang ini ni kita memang kena, sebab dia selalunya dia punya makanan dia memang pagi ya, nanti pukul 10 makan lagi. Lepas tu nanti so yang ini ni mungkin kena staggered lah. Dia mungkin boleh puasa, lepas tu makan, lepas tu puasa lagi, lepas tu makan pun boleh juga untuk jadikan kawalan itu kan, di peringkat awal. Ada yang memang anak tak suka makan. Kan ada yang jenis very picky tu, dia suka puasa. Sebab dia tak ada orang paksa dia makan. Kan? Jadi, tapi kita akan katakan sebab dia tak makan untuk tempoh ni, tapi nanti masa buka, kita akan kena makan dan kena dulukan dengan kurma dulu sebab itu akan meningkatkan glukos dengan cepat. Dan selepas tu tapi jangan sampai kenyang sangat sampai tak boleh macam bola pula menyalakan tak boleh. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil lah nak punyalah puasa ni kan. Semua nampak sedap masa puasa ni, so kita betul. Jadi kan nampak selalu tu tak nak, kalau nampak jambu jambu batu tu tau. Bukan macam guava sekarang ni jambu. Tapi jadi sedap lah. Jadi ambil juga. So saya pernah teringat dekat saya punya pinggan tu, so kita berpusing tu. Ya, saya ada jambu lah, sekejap ada ni. Tu bapak saya tanya, nak start daripada pukul berapa tu? Dia kata, dan akhirnya saya tak habis makan. Dan masa tu bapak saya kata, nafsu manusia ni sangat tamak sebenarnya. Okey, balik kepada yang pemakanan tadi, saya rasa kalau kata ada orang kena timbang tak anak tu ya, sebab semasa dia berpuasa. Kalau nak timbang boleh, tapi sebenarnya tak ada orang pun yang mati sebab puasa ni. Ya, sebab 12 hours memang sebenarnya cukup. Tapi jangan lupa ya, untuk orang yang di hemisfera utara dan selatan, dia ada yang puasa sependek dan ada puasa yang panjang. Ya, so untuk kita memanglah 12 jam siang dan 12 jam malam. So kita memang fix one. So kita sebenarnya nak mendidik anak-anak puasa di Malaysia ni sebenarnya lebih mudah daripada ya anak-anak yang mungkin ya di hemisfera utara ni yang puasa dah berapa jam tu. Yang itu kita pun sendiri lepeh Ustaz. Jadi oleh sebab tu saya kira dalam kalau ada yang risau ya tentang pemakanan anak dan nampak macam makin kurus sangat ke, dia boleh sebenarnya pergi jumpa pediatrician dia ya untuk pastikanlah yang bahawa anak itu tidak kekurangan daripada sudut zat dalam sebulan inilah ya. Okey, baik, itu penerangan yang cukup kata padat daripada Prof. Tapi Prof, tadi Prof ada juga menyentuh mengenai emosi anak-anak dan mungkin Ustaz boleh bantu saya dalam memberi sedikit klarifikasi bagaimana boleh ibu bapa orang kata mengawal anak-anak yang emosinya tidak ataupun kurang stabil sewaktu berpuasa ni. Kita kata didik anak puasa, tapi mungkin ibu bapa juga perlu mendidik diri mereka dalam orang kata mengawal anak-anak ni. Dia sebab itu konsep reward tu sebenarnya itu sangat membantu dalam proses emosi, menguruskan emosi anak-anak ni. Saya ingat benda itu pun bukanlah satu yang ada setengah orang dia kata rasuah dan sebagainya kan, istilah lah Tapi saya rasa itu satu benda yang valid. Dalam kehidupan kita pun Allah SWT beri kita begitu. Ada reward,
ada juga punishment. Betul lah, Prof? Betul. Jadi konsep itu memang boleh di-apply. Jadi saya ingat selain daripada mak ayah menggalakkan puasa, mak ayah juga kena sesuaikan. Macam Prof sebut tadilah, menguruskan emosi itu masuk makanan dia. Jangan kita ikut masalah juga kadang-kadang mak ayah ni tekak dia. Dia nak buka apa hari ni? Faham. Abang nak buka apa bang, kata dia. Dia bincang berdua je. Anak-anak tu mengikut je. Jadi kadang-kadang at the end, anak-anak tu akan rasa macam dia tak selera tadi menyebabkan dengan puasa-puasa pun sekali dia mengikut sekali. Jadi saya fikir soal menguruskan tu meraihkan okey nak buka puasa apa hari ni. Kan? Tak mesti nak beli, mungkin kita boleh buat sesuai dengan kedudukan apa keadaan kita lah. So reward itu juga kalau boleh bagi apa yang kita boleh beri pada kemampuan, tak mesti ikut orang. Memang ada orang macam-macam, Prof. Puasa sebulan penuh 150. Dia anak-anak tu bercerita kat sekolah tu. Kan, jadi kalau kita mak bapak, saya dulu tak ada reward, Prof. Saya tak ada reward. Jadi bila dengar kawan-kawan dapat reward dengan kita, tapi tak apalah. Kan, kita masing-masing ada. Tapi at the end, ujung tu dapat juga mercun lah. Tapi maknanya begitu. Emosi tu mesti diuruskan sesuai dengan dia orang. Okey. Tapi Ustaz, ada satu yang nak dikaitkan dengan perbandingan sebenarnya. Ada ibu bapa ni melihat kepada jiran sebelah ataupun jiran sebelah rumah, depan rumah, anak dia puasa. Jadi dia paksa anak dia puasa sebabkan perbandingan dan melihat siapa lebih bagus. Apa nasihat Ustaz kepada ibu bapa? Saya rasa saya setuju Fatih punya soalan. Pemilihan soalan ni yang paling bagus sekali lah daripada banyak-banyak soalan tadi. Sebab apa, Prof? Sebab trend hari ni. Orang mengupdate, anak saya puasa, anak saya hari ni 30 hari. Jadi masing-masing nampak berlumba-lumba tu bagus pada kebaikan. Kan, fastabiqul khairat itu memang dituntut, Prof, ya. Tetapi dalam konteks lah, jangan sampai kita lupa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan melainkan benda yang kita mampu. Jadi akhirnya yang menjadi mangsa kerakusan cita-cita mak bapak tadi ialah anak-anak. Ini yang kita akhirnya kesian pada anak. So itu saya rasa bagus soalan Fatin ni, mak-mak yang duduk di luar ni dengar betul-betul. Ya, jangan duduk sibuk tengok orang update status anak bangun sahur sebagainya, buat video, Prof. Jadi kita pun nak berlumba-lumba sedangkan anak kita tak sama kemampuan. Biologi ni tak sama seorang dengan yang lain. Ya, orang kampung mungkin lebih tahan. Taklah kita kata orang kampung kan, orang bandar tak tahan. Tapi kehidupan itu juga menentukan biologi. Itu saya nak pesankanlah sangat-sangat. Bagus soalan Fatin tu. Tolong not. Yang nak menonton tu tulis sikit. Tu pesankan betul-betul supaya perhati tengok kemampuan anak-anak, jangan syok sendiri. Tu mungkin perkataan di hujung saya lah. Okey, itu peringatan yang cukup orang kata pedas daripada Ustaz sebenarnya. Dan sedikit daripada Prof sendiri, peringatan ataupun apa penasihat bagi ibu bapa yang baru saja ingin memulakan anak mereka untuk berpuasa ini. Baik. Kita kena tahu kepelbagaian anak-anak kita tu. Dan tak ada orang lain yang sepatutnya kenal anak kita melainkan kita sendiri. Dan setiap anak tu ada dia punya keupayaan dia. Membanding-bandingkan ni saya rasa agak problematik. Ngapa sama-sama dia orang pun kan? Ngapa adik tak macam abang? Bukan saja dalam hal puasa dan banyak-banyak hal sebenarnya. Jadi kita kena menerima anak tu seadanya dan apa orang kata seupaya dia, dan setiap pencapaian dia kita kena iktiraf. Dan saya rasa yang paling best kan sebenarnya Sugita dan Fatin. Nanti masa katalah raya kan, kita katakan masa dia nak salam datuk dia ke, tahnilah budak pandai ni puasa 4 hari dalam bulan ni. Pun cukup dah. Kita maklumkan tu untuk semua orang dan kita rasa sangat orang kata menghargai dia tu. Jangan perli pula. Jangan perli pula. Yang itu samalah juga kalau misalnya kata-kata penghargaan itu ibarat air untuk potted plant kita kan, pasu bunga kita, sindiran, perlian, ataupun mungkin cemuhan adalah seperti racun toksin. So malah kita be kind lah kan. Patutnya puasa-puasa ni mulut tu manis kan Ustaz? Janganlah pula jadi racun dan toksik pula. Betul. Keluarkan kata-kata yang memberi semangat kepada mereka untuk tahun depan lagi orang kata penuh puasa tu. Saya kira satu penutup yang cukup jelas dan juga mantaplah daripada tetamu-tetamu kita hari ini, Sugi. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Harlina Halizah Siraj dan juga Ustaz Haryanto Rizal Rokman atas penjelasan yang diberikan itu tadi. Fatin,
mungkin anak awak berapa Sekarang tahun 4 lagi? tahun. InsyaAllah lah saya ambil semua ni, input ni. Persiapan awal. Okey, baik. Kami berharap anda di rumah pun membuat persiapan untuk mendidik anak anda untuk mula berpuasa secara orang kata secara lancar, secara smooth dan memberikan mereka motivasi yang diperlukan dan jangan membuat perbandingan. Itu yang penting seperti yang Ustaz katakan itu tadi. Okey, baik. Dan ikut kemampuan anak-anak kita. Betul. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini bersama dengan Amira Othman. Jangan ke mana-mana. Nanti bila aku telah tiada, ajarkan mereka baik-baik cinta dari Tuhan. Kirimkanlah untukku, moga bisa jadi penghibur hatiku, memecah sebidik ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan seperti yang dijanjikan kita bersama dengan Amirah Othman untuk mempromosikan lagunya Surat Akhir. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sebiru. Okey, baik Amirah, mungkin kita boleh terus bercerita mengenai Surat Akhir ni. Amirah boleh kongsikan bagaimana perjalanan Surat Akhir ni? Okey, Mira rasa ini adalah kali pertama saya cari lagu yang lain daripada lagu-lagu sebelum ni sebab sebelum ni Mira keluar dengan catchy. So kali ini kita keluar dengan lagu yang slow yang sebenarnya dia lebih kepada seorang yang akan pergi. So kita semua tahu satu hari nanti kita akan pergi atau orang keliling kita akan pergi kan. Dan so Mira rasa lagu ini bersesuaian dengan sesiapa saja yang mendengarnya. Sugi sebenarnya semalam saya dengar berkali-kali lagu Amira ni. Memang sedap, dia bagi tenang. Ya ke? Lepas tu saya dia bukan nangis kalau melihat kepada bait-bait lirik tu memang makan dalam lah. Betul. Tapi Mira macam mana dapat idea sebenarnya untuk saya nak buat lagu ada kelainan sikit kali ni? Okey, sebenarnya lagu ni ditulis oleh Syafiq yang mana sebenarnya Mira pun first time dengar daripada adik saya. Dia bagi dengar. Bila Mira dengar first kali demo tu kan dia kata andai esok tiada lagi. Sebenarnya nak tahu andai esok tiada lagi kenapa? Apa yang akan terjadi andai esok tiada lagi? Jadi sebab tu Mira rasa lagu ini sangat-sangat istimewa kerana setiap kali saya menyanyikan saya rasa macam kalau tengok video lirik pun memang cerita pasal ada gambar mak ayah, kan ada gambar adik-beradik. So itu adalah mungkin untuk yang dah berkahwin buat suaminya atau anak-anaknya. Jadi saya rasa lagu ni sangat-sangat istimewa dekat hati saya dan setiap kali saya dengar, tengok lirik video tu pun saya sendiri sedih. Sebab memang satu penyampaian yang saya rasa special lah. Jadi orang yang menulis ni pada saya dia ada kelebihan dia lah. Dia menggunakan jiwa. Betul, daripada jiwa. Baik, dan Amira, mungkin Amira boleh kongsikan jugalah. Adakah Amira, orang kata expect yang penerimaannya akan begitu luas? Sebab saya lihat ada banyak juga cover yang orang buat untuk lagu ini di YouTube. Okey, sebenarnya of course setiap kali saya keluar lagu, saya berharap sangat-sangat supaya orang menerima. Dan saya sebenarnya almost 2 tahun tidak keluar lagu kan. Sebab saya ada masalah nak pilih lagu. Jadi bila lagu ni keluar, saya sangat-sangat bersyukur. Sebab saya rasa penerimaan orang ramai yang mostly memang komen sedih, nangis dan sebagainya. Rasa bersalah juga. Aku ni buat orang sedih ke? Tapi maksudnya lagu tu sampai. Alhamdulillah. Jadi mungkin yang secara positifnya itulah yang saya harapkan. Okey, kita dah buat lagu catchy, Surah Akhir sudah. Selepas ini apa perancangan Amira sendiri? Inilah masalah yang saya selalu rasa setiap tahun adalah untuk mencari material seterusnya. Tapi saya dah belajar dari kesilapan yang lepas. Saya tak nak tunggu lama. So sekarang ni pun kita dah start cari material untuk seterusnya lah, untuk single seterusnya supaya taklah terlalu lama untuk saya keluar lagu. So insyaAllah lepas ni saya rasa saya nak keluar catchy pula lah. Catchy pula. Kita ubah mood sedikit. Ubah mood balik. Tapi nak tanya juga, untuk Ramadan mungkin ada perubahan? Ada nak keluarkan lagu Ramadan, lagu raya ke? So far lagu raya kita berkolaborasi dengan semua artis-artis dalam label kami. Jadi kita akan ini adalah first time saya ada lagu raya. So kita pun tak sabar nak share. Tapi kita nyanyi ramai-ramai lah. Tapi dapat rasalah vibe raya tu kita kan. pun tak sabar nak tunggu. Yang tak balik kampung akan orang kata mendengar lagu dan merasai orang kata vibe raya. Betul, vibe raya. Okey, baik Amira. Mungkin kepada peminat-peminat Amira sedikit kata-kata kepada mereka, termasuklah bagi mereka yang belum lagi follow Amira, di mana mereka boleh follow Amira. Okey, Mira nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua
semua yang sudi menyokong saya walaupun mungkin mengambil masa yang lama untuk saya keluarkan single. Tapi insya-Allah saya akan terus mengeluarkan lagu-lagu yang harap-harapnya menjadi kesukaan anda semua. Okey, kita nak tinggalkan Mira untuk buat persiapan. Yang sama tak boleh ke? Saya tak boleh. Jauh lah. Okey, Amira akan buat persiapan untuk mempersembahkan lagu Surat Akhir kepada anda. Fatin, tapi sementara tu saya nak tanya, awak dah dengar lagu tu semalam banyak kali, tapi boleh tak awak nyanyi sedikit? Awak jangan macam-macam. Dia punya toke dah dekat sini. Okeylah, tak apalah. Kita selamatkan Fatin. Kami tinggalkan anda dengan Amira Othman dengan lagunya Surat Akhir. Silakan Amira. Thank you. Andai esok tiada lagi untuk aku, baik-baik sayang. Andai ini yang terakhir dari aku untuk kamu, oh sayang. Ku mulaikan warga akhir ini dengan nama Tuhan yang menemukan aku dengan dirimu. Tibalah waktunya untuk diriku kembali bertemu, berangkat pulang ke pangkuannya. Andai esok tiada lagi dari aku untuk dirimu, sampaikanlah hai salam rinduku untuk semua teristimewa ayah dan bunda, oh sayang. Nanti bila aku telah tiada, ajarkan mereka baik-baik cinta dari Tuhan. Kirimkanlah untukku, moga bisa jadi penghibur hatiku, memecah sepi di kamar baruku. Kan resmi agung, Tuhan memang begitu, bermula berakhir, bertemu dan berpisah, usah kau bimbang sayang, ku nanti kau di pinggir syurga. Andai esok tiada lagi untuk aku, baik-baik sayang. Andai ini mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam
kembali dalam Wanita Hari ini ada dua sangat menyentuh hati. Yang pertama mungkinlah waktu Ramadan ni kan, untuk kita customer yang mungkin datang kepada restoran, kita bagi sikitlah kelonggaran. Janganlah terlalu, mereka juga nak kena buka puasa, nak kena makan dan sebagainya. Dan video kedua tu, kalau saya tengok, saya sangat terasa lah sebab saya mak kan. Oh, alamak, sampai berair mata dia, pengorbanan seorang bapa tunggal je. Tapi sedikit saya nak sentuh di sinilah, kena pakai seatbelt ataupun car seat untuk anak tu, sebab keselamatan anak itu juga penting. Okey, baik. Fatin, kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberikan anda manfaat dan mungkin pencerahan lah juga kepada para ibu dan bapa di luar sana, termasuk anak-anak kecil di rumah yang mungkin sedang sudah teruja sekarang ni nak berpuasa kan. Buatlah menu bersama dengan ibu dan ayah. Seperti yang Ustaz katakan tadi, janganlah buat menu untuk ibu dan ayah saja. Anak-anak ikut ibu bapa je kan. Betul. Selain daripada itu, ibu bapa juga boleh mencuba dalam kita berpuasa, buatlah DIY ke aktiviti yang mungkin boleh tarik perhatian anak. Jangan bagi tengok TV sebab banyak apa orang kata ada makanan-makanan kan. Okey, tapi WHI boleh tengok ya. Okey, baik. WHI akan kembali esok dengan satu lagi topik hikayat perkahwinan, iaitu Pasanganku Pemalu. Okey, ini saya rasa lebih kurang kepada dia terlalu malu sangat. Kadang-kadang dia kurang social skill, orang kata nak bercakap dengan orang dan sebagainya. Betul tak? Mungkin itu boleh menyebabkan si isteri ataupun si suami lah, mana-mana pasangan jadi stres ataupun kurang selesa. Nak bawa ajak apa orang kata jumpa kawan-kawan pun fikir 2-3 kali. Tapi tak salah sebenarnya jadi pemalu. Salah ke? Tapi tak tahulah. Esok kita bincangkanlah dengan Fiza dan juga Faharin. Jadi terus menjaga SOP dan jaga jarak fizikal anda, jaga diri, jaga orang kata semualah. Terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye. Warisan Sri Kanji dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata